Tuan Guru Haji Omar mempunyai kepribadian yang tidak banyak bercakap serta menonjol diri dalam kelas pengajian ketika di Mekah Al-Mukarramah. Beliau suka duduk di bahagian belakang, menyebabkan beliau tidak begitu dikenali dalam kalangan murid-murid lain, malahan dalam kalangan guru yang mengajarnya. Hinggalah pada suatu hari beliau berjaya menjawab soalan sukar yang diajukan, membuatkan kepintaran beliau mula dikagumi rakan-rakan dan guru Tuan Guru Muhammad Mukhtar Atarid Al-Bugun. Perkahwinan pertama Tuan Guru Haji Omar dengan sepupu beliau, Hajah Khadijah binti Ali, dianugerahkan 3 cahaya mata, Hajah Kalsum, Haji Mukhtar dan Hajah Nafisah yang pernah menetap di Makkah Al-Mukarramah. Selepas isteri pertama meninggal dunia, beliau bertemu jodoh dengan Hajah Wan Sa'idah, putri kepada bekas Mufti Perak, Haji Wan Ahmad Muhammad di zaman Sultan Idris Shah. Lalu dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala 6 cahaya mata, iaitu Haji Aziz, Hajah Maryam, Hajah Rokiah dan Hajah Aminah, manakala 2 yang lain meninggal dunia semasa masih kecil. Tuan Guru Haji Omar Besut selain berkemampuan mengajar kitab-kitab akidah, fiqh, nahu, saraf dan sebagainya, turut mengajar kitab-kitab tasawuf. Antaranya kitab Minhajul Abidin karangan Imam Al-Ghazali, termasuk versi bahasa Melayu yang diterjemahkan oleh Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Hajah Rokiah masih menyimpan kitab-kitab bahasa Arab, Jawi dan Rumi yang pernah digunakan ayahnya untuk mengajar, walaupun banyak lagi yang tidak sempat diselamatkan, mahukum yang telah pun dimakan anak-anak. Lebih menarik apabila katil antik diperbuat daripada besi dan tembaga ini, milik Tuan Guru Haji Omar, kini dijaga rapi oleh Hajah Rokiah dan Engku Taib sebagai kenangan dan juga tatapan generasi akan datang. Merenungi ungkapan mendalam, maksud serta hikmah tinggi, amat jelas meletakkan ulama pada tempat yang tinggi, menjadi sanjungan dan pedoman hidup. Jika engkau bisa, jadilah ulama. Jika engkau tidak mampu, maka jadilah penuntut ilmu. Jika engkau tidak bisa menjadi penuntut ilmu, maka cintailah mereka. Dan jika engkau tidak mencintai mereka, maka janganlah engkau membenci mereka. Benarlah bahawa ulama merupakan seorang yang amat arif dalam membezakan antara hak dengan kebatilan, yang tulen dengan yang palsu, dan yang benar dengan yang salah. Penubuhan pondok Tuan Guru Haji Omar tidak terancang pada peringkat awalnya. Sekembali dari Mekah Al-Mukarramah, beliau mengajar agama di sebuah masjid yang dibina atas kesepakatan penduduk Palembang. Kemudiannya beberapa buah pondok didirikan dengan anak-anak mereka mula dihantar untuk diajar Tuan Guru Haji Omar, sehinggalah lama-kelamaan lebih banyak pondok didirikan. Guru-guru agama di pondok ni sebagai sebuah apa ni, sebagai sebuah, kalau kita katakan polis lah. Maknanya dengan adanya tempat pelajaran pondok tadi, aman semua sekali. Tidak mustahak kepada polis pada apa lagi. Jadi orang semua itu dengan sendirinya patuh kepada guru agama tadi. Jadi keamanan masa dulu itu bergantung besar kepada tokoh-tokoh agama yang mengajar pondok ni. Sebab kawasan-kawasan di situ jadi aman. Tidak ada pencuri, tidak ada apa macam-macam. Pada 1932, kebakaran besar berlaku di Kampung Palembang, menyebabkan penduduk kehilangan harta benda, termasuk deretan pondok penginapan serta pengajian. Ramai pelajar berpindah ke pondok lain, seperti pondok Tuan Guru Haji Abbas Muhammad di Bukit Putri dan pondok Tuan Guru Haji Wan Latif Wan Abdul Qadir di Jertih, juga dalam negeri Terengganu. Di tanah seluas 4 hektar di Bris, Kampung Raja, milik Tuan Guru Haji Omar, dibangunkan sebuah masjid atas bantuan orang kampung dan pelajar pondok. Kini bertaraf Surau Lama Bris, Kampung Raja,
meninggalkan banyak kenangan silam di era kegemilangan dakwah ulama Haji Wan Omar. Peranan kerabat Sultan Terengganu yang memerintah Besut ketika itu mendorong pembangunan pesat sekolah pondok Tuan Guru Haji Omar. Baginda Tengku Long, raja yang cintakan ilmu agama, turut terlibat dalam perundingan krisis tanah sempadan apabila pemilik tanah Haji Sulaiman yang bersempadanan dengan tanah Haji Omar enggan membenarkan pembinaan masjid di tanah miliknya. Bagaimanapun sebaik Sultan campur tangan, masalah selesai. Malahan tanah Haji Sulaiman ini diwakafkan untuk kegunaan sekolah pondok di Kampung Palembang yang dipimpin Tuan Guru Haji Omar. Menjelang malam hari Jumaat, Tuan Guru Haji Omar dan beberapa pelajar pondok akan pergi ke Masjid Raja untuk berjemaah. Pada malam tersebut, beliau ditugaskan Tengku Long untuk mengajar orang kampung termasuk kaum kerabat baginda. Di sini kaedah mengajar Tuan Guru Haji Omar agak berlainan kerana beliau tidak merujuk kepada mana-mana kitab, melainkan bercorak seperti syarahan agama sahaja. Seperti tradisi Maulid ni, marhaban, berzanji, boleh dikatakan setiap minggu, setiap malam Jumaat selepas daripada Isyak diadakan majlis Maulidir Rasul berzanji, walaupun tidak dalam bulan Rabiul Awal. Sehingganya di kalangan murid-murid dia tu banyak yang menghafaz berzanji ni. Tak payah tengok kitab-kitab. Kerana setiap minggu diadakan majlis Maulidir Rasul ni. Rumah Limas Terengganu, walaupun kelihatan usang dari jalan raya utama Kampung Raja, namun ia masih tersergam indah, membawakan ciri-ciri kebangsawanan dan rekod corak istana. Jelas sekali penampilan rumah Tuan Guru Haji Omar ini menggambarkan kedudukan beliau sebagai orang kaya, bertaraf ulama yang sangat dihormati lagi disegani. Bagi Haji Rokiah dan Engku Taib, rumah ini meninggalkan kesan mendalam kerana di sinilah mereka diijab kabulkan. Dalam acara gilang gemilang, berselikan tahlil dan doa selamat memohon keberkatan majlis serta pengantin dipimpin oleh Tuan Guru Haji Omar sendiri. Amat menyedihkan apabila rumah ulama tersohor ini kini sepi tanpa usaha untuk memulihkan rupa bentuknya, supaya ia menjadi petanda sejarah kebangkitan Islam di Besut pada satu ketika dahulu. Dinding rumah buatan kayu cengal dan meranti serta tiang kayu belian mereput dimakan anak-anak, manakala atap genting senggora mula bertaburan tanggal dari cucuran atap dan perabang rumah. Kayu pian yang dulunya cantik dengan hiasan ukiran tertanggal dan roboh di sana sini, menggambarkan bahawa rumah ini menanti rebah pada bila-bila masa.